Orang kata tu kalau kita bawa kereta kita boleh reverse. Betul? Kita boleh buat U-turn. Ni anak dah kasih gadget ni, dah addicted ni, nak buat macam mana? What should we do? Cakap salah tak cakap salah? Yelah, kalau kita cakap, kita ambil, dia merengik, tergolek-golek kat lantai. Betul? Kalau tak cakap, rimas pula. Yang dah besar, solat ke mana? Mandi ke mana? Kan? Berak pun tak flush. Lupa sebab nak bergadget sangat. And that's a dilema yang kita akan hadapi sebenarnya. Baiklah. Betul ya? Tadi dia cabut juga. Oh, cabut. Tapi dah bagi balik. Very good. Dah. Okay, so isu gadget. Apa yang kita faham tentang gadget? Berapa ramai kisah ada gadget semua? Angkat tangan. Semua ada. Impossible. Bapa-bapa milenium, ibu-ibu milenium tak ada gadget, tak ada phone canggih. Kan? Saya rasa kat rumah pun terlebih canggih. Banyak kat rumah dengan iPad dia, dengan iPod dia, iMac dia. Saya tak tahu apa benda lagi orang ada kan? Okay, so nampak tak kat sini? Saya ambil ni kan? Bagus tak? Bagus kan? Dia khusyuk, tak kacau mak ayah dia. Mak ayah dia boleh buat kerja kan? Kalau yang lecturer boleh buat jenis 10 jenis satu malam kan? Okay, nampak dia? Oh, mata kan macam termasuk tu dalam ni kan? Okay, so what do we know about gadget? And what do we know about healthy child development? Apa yang kita tahu tentang impact positif gadget dan impact negatif gadget terhadap anak-anak? Siapa boleh share dengan saya kat sini? Apa you all tahu? Apa kesan dia? Kesan positif dulu lah. Siapa boleh share dengan saya kesan positif gadget terhadap anak-anak? Siapa? Dapat belajar ABC kan? Habis ini kita nampak kan? Language develop, belajar bahasa Inggeris kan? Okay, impact negatif dia? Siapa boleh share dengan saya? Show tantrums. Tapi you kasih juga gadget kan? Okay, so nampak ini di antara yang berapa kajian mengatakan only one case you use device every day. Read book 4%, 6% use video games, 7% use handle video game, use a computer 40%, mobile device 70%, 80% watch DVDs, 58% watch television, read or read to 60%. It's quite a number, quite a lot. Mereka menggunakan devices, screen time sebenarnya. Tapi isu dia sebenarnya kalau kita lihat kat sini, kita tak nafikan dalam 2019, tahun 2019, we need those things actually. We need this gadget to ease our life. Am I correct? Memudahkan hidup kita, betul? Tetapi kita lupa kadang-kadang ini juga boleh membahayakan kita. Bukan kita yang dewasa, anak-anak yang sedang membesar sebenarnya. Kat sini kita nampak yes, saya tak nafikan. Ni yang biasa kita buat, betul? Kita berchit chat, kita browsing different website, watching videos, listening. This is what kids are doing right now. Betul tak? Kita pun buat juga sebenarnya. Kan? Nampak tak kat sini kata apa? 29% of toddlers can easily use the gadgets and remain 79% are mastered by primary school age. Really surprising. Maksud kat sini apa kata? 29% toddler. Toddler ni yang masih baru nak bertatih semua kan? Bawah 3 tahun plus minus. 29% dah boleh pakai guna gadget. 70% plus minus, peringkat sekolah rendah ke atas, dah master penggunaan gadget. Kita pun rasa terkial-kial juga nak pakai gadget. Biasalah. Saya ingat lagi even my kids yang dah besar, yang sama besar, dia tahu guna gadget. Semua dia tahu. I never teach them. Tapi you have to control. Okay? An average child spends about 8 hours a day watching electronic screens. Siapa kat sini kereta dah ada DVD player? Angkat tangan. Biasa kita start engine je, kita on. Betul? Biasa kan? Itu mesti kita nampak.
Kalau perjalanan half an hour, 10 minit pun nak buka juga DVD player tu kan, supaya anak senyap kat belakang. Sebab kau tak mengganggu bawa kereta. Banyak soalan budak tu kan. Ibu tu apa, Umi ni apa, tak nak menjawab. Buka TV tengok, senyap. Itu biasa kita buat, nampak tak? 8 hours. They spend most of their time in these activities and don't pay attention to their posture. Dia tak bergerak badan dia, tengok statik. Tengok gambar tadi, tengok screen. Bergerak, tak bergerak. Bercakap, tidak bercakap. Dia hanya respon pada screen sahaja. Cuba you panggil nama dia. Ada aku kisah mak aku panggil? Tak ada. Okay, it's really surprising a 2-year-old baby can and know how to use a gadget similar to how a kid knows to use a feeding bottle. Don't be surprised. A study has been conducted in USA on kids and results show 1 out of 3 children can use a tablet or phone before they can even talk. Sebelum pandai bercakap, dah pandai guna gadget dulu lah. Ni dah anak-anak moden sama sekarang. And some kids, don't be surprised, some parents proud of having these kids. Anak I IT savvy. Yes, salute. Tapi psychologically, emotionally deprived, socially deprived. Lepas tu kadang-kadang kita nampak pertumbuhan, dia punya pembesaran dia tak pandai bercakap, language delay, developmental delay. Itu kita tak nampak. Kadang sometimes autism, perhaps kan. Okay, the impact of gadget, positif, negatif ataupun both. Siapa kata more on positif angkat tangan? Banyak positif penggunaan gadget kepada anak-anak. Siapa kata negatif? Siapa kata both? Mazhab yang tak tahu? Ada juga ni kan? Okay. Apa domain yang akan affected anak-anak punya perkembangan? Ni, physical, social, emotional, communication. Apa lagi kita kata? Psychological aspect, cognitive development. Ni kita tak nampak. Nampak bercakap, doktor bercakap pun anak saya, mama, baba. Tapi at the end dah 3-4 tahun itu je dia cakap. Memang ada kes. Memang ada kes. Apa? Problem yang biasa anak-anak akan hadapi bila terlalu banyak menggunakan gadget, screen time, ialah distress, eye irritation. That's why kadang cikgu kat sekolah banyak komplain. Yang tadikan sekolah rendah biasanya, kanak-kanak tak boleh fokus belajar. Cuba check kat rumah berapa kerap tengok screen time dia. Most of kanak-kanak tak boleh fokus, tadika dan sekolah rendah, sebab mereka banyak menggunakan gadget. Sebab tu mereka tak boleh fokus. Ni, penyakit apa myopia, nearsightedness. Ni pun juga di antara increasing di kalangan kanak-kanak sebab more than 8 hours. Dia semua isu-isu yang sangat serius. Blinkness. Apa blinkness? Bahasa Melayu, klik kan? Klik tu benda. Klik mata kan? Ni pun ada masalah. Nampak dia kata apa? The blinkness on average a person blinks about 15 times a minute. 1 minit 15 kali kita normal people. Tapi sebabkan high attention, masa guna gadget, dia akan drop less than 5 times in a minute. Kurang 5 kali. That's a problem. Masalah. Memang kita nampak tengok, cuba perhatikan anak you. Berapa kali dia blink in a minute? Itu masalah sebenarnya. Okay. Ni yang biasa jawapan kita dapat daripada parents. Apa jawapannya kalau yang positif kita nampak kat sini? Dia kata, children have better motor skills. Betul? Ada yang tang mana motor skill itu? Kita dua jenis motor skills. Fine motor skills and gross motor skill. Motor halus, motor kasar. Doktor, apa tu motor halus? Ni yang pegangkan tangan-tangan yang kecil-kecil ni kan. Motor halus, pegang pensel. Motor kasar apa? Berjalan, berlari, terbang, meloncat, masuk meja, keluar meja. Itu motor kasar dia. Itu motor kasar. So bila kanak-kanak terlalu occupied dengan gadget, so dia punya motor development dah terbantuk sebenarnya. Tetapi yang parents nampak ialah anak saya tu, dia nampak dekat screen tu dia boleh swipe right left, tekan button, tekan ABC. Ya, saya tak nafikan. Itu saja sebenarnya. How about gross motor skills? Bergerak ke? You kasih 2 jam kat bosok kat tepi tu, tak bangun.
Itu budak-budak. What else? Improve cognitive skills. Some parents mengatakan improve cognitive skills. Tadi siapa ada yang pernah kata dia belajar ABC. Saya tak nafikan. Partly that's correct, that's true. Dia belajar language acquisition. Saya tak nafikan. Partly. Cause of distraction on children. Dia tak mengganggu orang lain, tak mengacau orang lain. Dia fokus satu kat situ je, fokus dia. Kan bagus ada attention kat situ sebenarnya. Partly. More fun for kids. Is it true? Baby shark do 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 do, baby shark do 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 do. Bapa berjoget sekali. I still remember when I was in Brisbane, masa pergi Australia, saya ingat lagi. I met some Malaysian kat sana, so very young medical doctor. We were talking about kids. I was sitting in next to him. The baby cried. Anak dia menangis. Masa tu anak pertama sebenarnya. I was there. Lepas tu sangat mudah nak senyapkan baby tu. Dia buka apa? Macam kita buat lah biasa kan. Kita you all. Dan biasa kita buat, buka YouTube, baby shark. Maksudnya famous baby shark dulu. Terus buat macam wow, senyap. 1 hour perjalanan. Dan repeat benda tu. Budak tu macam baby which is below 1 year old. Dah dengan screen. Masa awal saya nak cakap salah, tak cakap salah. Masa tu aku dah tetamu kan, saya tak ikut halau balik ni. Nampak tak? Benda macam tu agak dilema juga sebagai orang yang datang nampak kesalahan tapi nak tegur. Sudah cakap tak cakap salah kan. So educating the young ones, competition skills. Okay, this is some of the positive yang kita boleh nampak indirectly. Next, negative effect dia, nampak tak? Ni yang kita tak nampak sebenarnya. Masalah developmental issue kanak-kanak. Speech or language delay. Actual development bila dia berinteraksi dengan the parents, the siblings, peers. Kita nampak dia punya acquisition language dia, dia punya vocabulary dia sebenarnya. Daripada saya ingat lagi, siapa kat sini sebenarnya daripada anak dia kecil dia memang be honest you ada satu rekod berapa perkataan yang anak you dapat. You ada rekod kan? Katakan cuba buat. You trace dia punya development dia. Seorang, dua. Anak nombor berapa yang you buat? Sudah anak-anak berapa orang sekarang? 4. Anak nombor 2 buat tak? Anak nombor 3 buat tak? Anak nombor 4 buat? Oh bagusnya, istiqamah. Saya buat sampai anak nombor 2 je. Nombor 3, nombor 4 out. Tak buat. Tapi sebab kita dah ada, sebab apa masa tu baru orang kata nak practice kan. Nak practice anak pertama kita buat trace development dia. Nombor 2 buat sikit sebab nampak macam banyak bercakap kan. Nombor 3, nombor 4 tak buat sebab dah kita dah biasa. Tapi that's a good practice sebenarnya untuk kita ada record sebenarnya. Apa perkataan yang dapat. So kalau ada isu, itu jadi sebagai bukti kepada you punya penetration ataupun child psychologist. And this is the development yang kami dapat. So is it anything to my kids? Okay. So what else? Attention deficit. This is the issue sebenarnya. Too much screen time akan menyebabkan masalah nak fokus tak ada. Sebab itu masalah ADHD, autism, extra kepo. Bukan senang kita, tetapi actually senang anak untuk jangka masa panjang. Itu kena ingat. Learning problem. This ada juga. Jadi very common. Banyak cikgu-cikgu di sekolah tadika, prasekolah, early child education, complain isu ni sebenarnya. Itu cikgu seorang dah pula blame cikgu seorang tadika. Tapi masalahnya benda ni kadang tak solve. Sebab kat rumah masih lagi bergadget, screen time tinggi. Parents tak kisah walaupun cikgu tegur dah. Anxiety, anxious, keresahan, risau, tak dapat gadget. Satu hari kena ada gadget, at least 2 jam. I don't think it's very practical. Kids balik je ambil anak dari sekolah tadika, masuk kereta gadget, sambung kat rumah gadget, sampai malam gadget. Sebab mak busy, ayah busy. That's a big mistake actually. Please don't do that. What else? Childhood depression. Ni di antara based on research childhood depression dah start dah sebab isu gadget. Dia risau, takut, marah sebab tak dapat gadget. Negative impact on character. Apa maksud kat sini? Character. The moral, the value dia punya peribadi dia. Sebab bila anak-anak online, screen time, apa yang dia belajar? There's a lot of words yang you tak observe sebenarnya.
yang you tak perasan, dia belajar dari akademik. That's the word. Saya tak ingat Frozen keluar tahun bila? 2019? 18, 17? 14? 14 kan? Oh, ingat ni mesti favorite ni. Okay, saya ingat lagi, bila Frozen tu keluar, my kids pun very into the Frozen. Tapi bila kita allow dia pakai iPad tu, saya nak kaitkan dengan karakter, impact on character. Ni so parents, bila you allow your kids to have the screen time, make sure you sit next to him or her, bersama dengan anak-anak sekali. Bukannya you biar yang you pergi masak kat dapur dan you tak tahu apa yang berlaku. It were to happen one time, dia ramai-ramai dengan sepupu sepapat dia semua tengok this Elsa Frozen. Memang kita initiate dengan lagu tema Elsa tu, ramai-ramai tengok. Dan lepas tu kalau you pasal YouTube dah ada link-link yang kat tepi tu kan. Ya, saya ingat lagi there's one dia Spider-Man and Elsa. Lepas tu lepas tu Elsa got pregnant. Something like that. It's very which is not good. Lagi 2 minit. Dr. Liza ambil masa saya. Okay, so what else? Okay, this is a language delay. Nampak tak? This is what happened. What else? Fast-paced television. Siapa pun minat SpongeBob kat tangan? Ramai minat kat sini. Ikut kajian, program yang bersifat 20 minit. 20 minit ni kan sekejap-sekejap, tidak bagus untuk perkembangan anak. It's good to have high education, high quality program macam Sesame Street, Blue Clues. Ini semua benda yang bagus untuk perkembangan. SpongeBob, Shin-chan. Tak tengok tolong. Okay, social emotional well-being. Ni isu dia sekarang ni. Apa isu dia? Hyperactive. Okay, emotional problem, difficult with peers. Sebab tak boleh nak berinteraksi dengan kawan. Cannot regulate emosi. Apa lagi? Kalau adolescent, remaja who watch 3 or more hours of television, they at risk for poor homework completion, negative attitude towards school, poor grades and long-term academic failure. Ini yang dah besar sikit tau, yang remaja. A study by Stanford University found that girls ages 8 hingga 12 tahun yang menggunakan social media heavily are less happy and more socially uncomfortable than their peers. Okay? Okay, this is obesity is another issue yang penggunaan screen time yang terlalu lama sangat. Ialah duduk tak bergerak, cuma makan kat situ, semua nak kena serve. Lepas tu makan fast food pula tu, kan? French fries dia, KFC dia. Okay, what else? Okay, TV and sleep problem. Ni biasa pada datang, betul? Anak satu tidur malam lah. Okay, ni biasa kita nampak. Irregular nap time and bedtime schedules. Kalau ni apa, sleep disturbance, resistant to go to bed, later bedtimes, anxiety around sleep and less overall sleep. Sebabkan terlalu banyak menggunakan gadget. Kena ingat impact dia sangat tinggi. Okay, excessive screen times and the brain. Ni benda yang saya nak share sikit. Ni ada satu research. Nampak tak? Ini normal brain, ni sensory deprived brain ikan kanak-kanak. Kena kan, brain kita akan keluarkan satu dari grey matter and white matter. Ini yang menyebabkan the interaction communication throughout the whole body. Bila adanya screen time, the body, your body akan keluarkan dopamine. Dopamine ni sama dengan mereka yang crave to drugs, addicted to drugs. Sebab tu bila once dah kasih dah addicted, very difficult untuk tarik balik. Dia akan addicted. Okay, protecting children from the adverse impact of electronic screen. Satu sangat yang practical as a parent. Okay, memang dah belajar, dah kasih, okay fine, but what you need to do, set time for using screens. Set times. 1 hour, 2 hours, I don't know. My kids, last time I gave them like half an hour each. They got 4, tapi dah pandai Dia berjemaah ramai-ramai. Seorang half an hour, community dapat 2 hours. Alamak. Dia pandai lah, siapa yang akan take turn, yang take turn akan lead the gadget. Lepas tu I reduce to 15 minutes each. So maksudnya maksimum 1 hour sahaja. Bukan 1 hari seminggu. My anak-anak tak tengok TV all gadget hujung minggu saja. Hari pun tak tengok TV 2 hari ni. Semalam ada Etifal, hari ni ada program budak-budak Ikram Teens and Aulad. So fine, that's good. Apa lagi? Make them play outside. Biar dia main lah.
Ni biasa parents yang dia agak takut, nanti gaduh, jatuh, ada penculik, roga bersiri. Kan? Ya memang you kasih jawab apa kan? Main dia dekat rumah kan, atau rumah kawan. Apa lagi? Gadget not as a babysitter. Ni lah yang parents, sorry to say. Kasih gadget, babysitter. Dia buat kerja lain. Kan? Apa lagi? Ensure adequate sleep. Ni benda yang kita kena anak-anak What else? Activities yang biasa kita boleh buat, real life experience activities. Panjat pokok. Biasa berankan ada panjat pokok tak? Doktor, tiang elektrik ada kat depan. Silakan panjat. Okay? Kalau mana ada rabbit, so you can play with rabbit, cat dia. Biasa kita kucing, nak kucing kat pangsa puri, main dengan kucing jiran instead of main basikal. Banyak benda yang dia boleh main, main whatever, main sand play, main pasir kan. Read books, hands on activities. Biasanya kalau dah besar sikit, seorang rendah, tahap 2 10 ke atas, biasa tak terlibatkan dia dengan chores kat rumah. Household chores kan, lipat baju, masak. Engage dengan anak tak? Doktor sayang, pedang anak saya rosak kot. Amboi, susah juga kan. Okay, kat sini ada guideline daripada American Academy of Pediatrics. Ni guideline yang standard, international guideline. Dia kata kalau anak-anak bawah 18, avoid use of screen media other than video chatting. Ni APA AAP dia punya guideline dia. Saya pakai yang ni sebenarnya. Kalau 18 hingga 24 bulan, dia kata who wants to introduce digital media should choose high quality program. Bukan SpongeBob, bukan Shinchan, please. Okay, Sesame Street is the best. Saya rasa masih ada lagi sampai sekarang. Sebab educational program. Apa lagi? And watch it with their children. Kena duduk sekali. Bersama dengan anak, tengok rancangan tu. Itu dia punya kaedah dia. 2 hingga 5 tahun, limit screen use to 1 hour per day of high quality program. Again, 1 jam 1 hari high quality program dia kata. Then parents should co-view the media and talk to their children. Okay, apa lagi? Kalau 6 tahun ke atas, kena ada limitasi. You have to have the limits on the time span and the times of media, and make sure media does not take the place of adequate sleep. Benda ni kena ada satu ni lah. Maksudnya you and your husband and your spouse kena berbincang, kena sit together. Apa yang kita nak, kena ada agreement. Kadang-kadang yelah bapak yang kata tak boleh gadget, tapi mak dengan mak semua boleh. Betul tak? Alah doktor kesian nak RM6 kot. Kena tahu lah apa yang tak boleh, apa yang tak. You have to be consistent. Kena firm and consistent. Again, dia kata apa? Designate media free times together. Maksudnya waktu makan no gadget, waktu driving no DVD player. I do not know. Is it doktor balik Kelantan kot, berapa jam? Maksudnya pemilihan, boleh dia bikin pemilihan you punya. Saya memang ada DVD dalam kereta, tengok sekali. Tapi dengan syarat perjalanan lebih 45 minit baru boleh buka. That's a syarat, that's a condition. Dan bila kita watch together, kita punya agreement, stop, pause a certain scene and you discuss with the kids. For example, kita tengok cerita Nanny McPhee. Dia tanya tau, banyak soalan. Okay, tengok cerita kat dia. Stop banyak kali lah cerita kat dia, apa dia punya, what is the lesson. Kena pandai pilih jugalah. Cerita bukan cerita Bollywood kot korang ni. Ya Allah kan, cerita joget-joget dalam kereta, anak pun joget kan. Okay, what else? Okay, yang ni boleh ambil boleh screenshot kalau nak ambil. Ni AAP dia ada satu guideline, macam nak pakai apps. Dia akan adjust step by step untuk parents punya family media use plan. Macam you all nak plan you punya media, media usage. Okay, with this I end my presentation. Thank you so much. Okay.